Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Para penonton sekalian, terimalah tauqih khas anda. FBR. Selamat bertemu kembali. Fulus, oh fulusku. Fulus, fulus, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Fulus dibawakan khas oleh Affin Islamic Bank. Tepukan kepada Affin. Dan kepada penonton setia rancangan ini setiap hari Jumaat ya pukul 9 malam di TV Al-Hijrah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia kerana kita mengupas banyak sekali topik-topik yang menarik terutamanya mengenai perbankan Islam. Tapi dekat sini kita nak tanya kepada anda semua, apakah ciri-ciri yang ada pada emas? Brother kita ni, cuba jawab sikit. Tinggi nilainya, betul lah. Apa lagi? Daripada segi kalau kita nampak emas tu macam mana? Dia berkilau, betul? Betul tak? Tapi kita ada seorang yang berkepala emas di sini, iaitu Abang Farid kita. Tepukan kepada Farid N30 Sen. Topik pada minggu ini kita membicarakan tentang saudagar emas. Terus bersama Fulu. Okey, saudagar emas merupakan topik kita pada minggu ini. Dengan itu kita datangkan kepada anda saudagar emas yang pertama, iaitu Ustaz Muhammad Faiz bin Rahim. Tepukan kepada Ustaz. Beliau sebenarnya bukan saudagar emas saja, tetapi merupakan Ketua Jabatan Syariah Affin Islamic Bank. Assalamualaikum, selamat bertemu kembali Ustaz. Ya? Waalaikumsalam. Okey, kita nak tanya Ustaz, hukum orang cakap lelaki memang tak boleh pakai emas. Kan? Perempuan itu memang dah jelas nyata. Itu jelas, memang dalam hadis pun Rasulullah SAW memang sebut secara jelas emas ni untuk wanita dan lelaki tak dibenarkan untuk pakai emas. Ya. Tak kisah rantai ke gelang ke cincin ke apa-apa sajalah, yang klip tie ke apa-apa saja. Ya. Walaupun benda tu bukan emas yang sebenar, tetapi bersalut emas macam mana? Bersalut emas pun tak boleh, asalkan ada unsur emas, walaupun emas putih sekalipun masih sama hukum dia. Emas tiruan macam mana? Boleh ke tak? Emas tiruan tu ada hukum lain pula, menipu orang. Menipu orang. Sebab kita seolah-olah nak menunjukkan macam kita ni ada emas, tapi sebenarnya bukan. Itu dah jatuh pada bab menipu orang pula. Ya, betul. Tapi kalau jadi anak emas kepada seseorang tak ada masalah itu, tak ya. ada masalah. Okey, jadi kita nak tanya hari ini tentang perniagaan emas itu sendiri, Ustaz, ya. Ada orang kata emas ini berisiko tinggi dan sebagainya. Orang kata dapat untung pun kalau bagus tu memang banyaklah. Tetapi saya sendiri tak berani. So Ustaz macam mana? Boleh rungkaikan sedikit tentang pelaburan emas? Emas ni setakat kebelakangan ni memang jadi macam flavor of the month. Macam semua orang minat. Memang kalau tengok data sejak 20 ke 30 tahun lepas, harga emas ni memang dia nampak meningkat. Ya. So ramai orang yang berminat untuk membeli emas sebagai medium pelaburan lah. Itu salah satu minat. Cuma nak kena pesan kepada semua orang bahawa tak semua pelaburan emas tu patuh syariah. Ada yang patuh syariah, ada yang tak patuh syariah. Itu yang kita nak tahu tu. Macam mana kita nak mengenal pasti pelaburan emas tu patuh syariah? Emas ni dia ada terikat dengan beberapa syarat. Antara yang saya boleh sebutkan sini melalui satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emas dengan emas, perak dengan perak, barli dengan barli, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar dan garam dengan garam. Jika hendak ditukar mestilah sama sukatannya dan juga serta-merta. Jadi apabila kita membeli emas, dalam hadis tu disebutkan emas dan perak. Tapi ulama' dah bersepakat bahawa duit yang kita ada sekarang ni pun adalah sama kategori dengan emas.
Jadi apabila kita nak beli emas menggunakan duit ringgit kita, maka dia jatuh pada hukum yang sama, iaitu mesti serta-merta. Kita bayar sekarang, katakanlah kita beli 50 gram emas, harganya RM7,000. Kita bayar RM7,000 tu sekarang dan kita ambil emas tu pun sekarang juga. Itu satu syarat yang digariskan oleh hadis tersebut tadi. Jadi sekarang ni popular dengan pelaburan kita beli emas kita simpan untuk masa hadapan. So macam mana pula hukumnya, Ustaz? Kalau kita beli dengan cara yang betul tadi tu, kita simpan memang tidak ada masalah. Dan apabila kita tengok masa akan datang harga tu naik, kita nak jual pun tak ada masalah. Dan kalau kita nak simpan lagi pun tak ada masalah. Yang ada masalah macam mana? Pelaburan yang macam mana? Yang ada masalah bila cara membeli tadi tak termasuk dengan cara-cara yang digariskan oleh syarak tadi. Iaitu bila kita, contohnya bila kita beli, kita bayar, tapi emas tu tak diserahkan. Emas tu mungkin disimpan di mana-mana ataupun memang tak ada langsung emas kat belakangnya. Jadi tidak ada serahan emas ataupun ada serahan emas tapi melibatkan 3-4 hari atau seminggu ataupun 30 hari. Yang tu pun dah bersalahan dengan syarat transaksi emas. Bermakna dekat sini kalau kita melakukan transaksi, kita nak beli emas, maka ia perlu ada macam bentuk fizikal itu diberikan kepada kita. Betul, ataupun perlu ada bentuk fizikal tu pada kita. Cuma ada satu bentuk lagi yang dia kita panggil allocated ataupun ditentukan. Maksudnya kita beli katakan 50 gram emas. 50 gram ni macam wafer coklat tu lah, besar-besar ni. Bila kita beli, wafer emas tu tak ada kat situ. Tapi wafer emas yang kita beli tu ada di sesuatu tempat dalam peti besi sekian-sekian, di tempat sekian-sekian. Dan orang yang jual tu dia boleh bagi tahu emas encik nombor siri sekian-sekian, emas encik ada dalam peti besi di tempat sekian-sekian. Kalau kita pergi kat situ, kita pergi ambil emas kita tu memang kita punya dan hak milik kita tu takkan bertindih dengan orang lain. Yang ini adalah antara transaksi emas yang ditawarkan oleh bank-bank Islam yang menepati syariah. Okey, itu yang ditawarkan oleh pihak bank. Dalam bentuk apa lagi selain daripada sekarang ni kita dengar macam jongkong? Betul. Lagi bentuk apa lagi yang ditawarkan? Pelaburan emas ni ada banyak juga, macam-macam. Ada yang emas fizikal yang beli simpan, ada akaun emas. Akaun emas maksudnya kita buka akaun dekat bank tertentu yang mana dia punya aset pelaburan dia adalah emas. Dan ada juga bentuk jual beli emas secara macam saham. Kita beli saham tu, dia punya aset pendasar dia adalah emas. Macam saham biasalah, tapi produk tu ada di Eropah dan juga di tempat-tempat lain seperti di Dubai, tapi di Malaysia masih belum ada lagi. Jadi sebenarnya kalau kita nak katakan yang sekarang ni orang nak membeli emas tu kira macam dibolehkan daripada segi syarak, memang bolehlah. Dibolehkan. Asalkan mengikut hukum hakamnya. Tetapi katakan tidak melalui e-bank, kita pergi membelinya di kedai barang kemas. Contohnya kan, kita beli banyak-banyak, lepas tu kita simpan sendiri. Tak ada perantara antara kita dengan bank. So macam mana pula hukumnya, Ustaz? Boleh. Asalkan kita bayar sekarang dan kita ambil sekarang, itu dibolehkan. Jangan bila kita beli ada setengah pengedar emas yang mana kita beli tu, dia akan ambil masa. 5 hari ke, seminggu ke. Yang tu yang tak dibolehkan. Sebab syarat transaksi emas ni mesti serta-merta. Itu yang disyaratkan. Itu syaratnya. Tapi adakah orang di luar sana faham ataupun tidak tentang konsep ini? Okey, kita nak bersama dengan mereka sekarang ini melalui soalan-soalan yang kita tanya melalui wakil kita. Silakan. Pelaburan emas tu ialah seperti pelaburan kita membeli rumah. Maknanya kalau rumah kita sentiasa memerlukan rumah. So jadi sama juga emas. Emas ni dikira benda yang berharga dan bernilai. So jadi orang akan sentiasa nak benda tu sepanjang masa. Pelaburan emas ni dia pelaburan berlandaskan nilai pasaran emas semasa. Pelaburan emas bagi saya adalah satu konsep pelaburan yang bagus, tetapi ianya harus dilakukan dengan ilmu. Masalahnya banyak orang kita yang banyak nak melabur emas tetapi ianya tidak tahu tentang cara-cara yang betul untuk melabur. Itu dia pendapat orang ramai tentang emas. Ada yang faham, ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Tapi tak mengapa, anda teruskan bersama kami kerana hari ini topik kita Saudagar Emas. Dan kita jumpa selepas ini dalam Fulus.
Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Di saat ini, di zaman ini, di akhir-akhir zaman ini, sedikit orang yang menyangka saudaranya baik. Orang yang baik adalah orang yang selalu membantu orang lain untuk berbuat baik. Orang yang baik adalah orang yang memperingan orang lain untuk berbuat baik. Ya, itu dia 30 sen dan Fulus kembali lagi dengan tajuk kita pada minggu ini iaitu Saudagar Emas. Disebabkan kita ini masih muda Ustaz ya. Kita muda. Yang ini jangan ia ni usia emas dah. Muda juga. Sekarang ini kita nak menyebut seorang tetamu muda lagi, ustaz muda kita iaitu Ustaz Ashraf. Silakan. Assalamualaikum. Salam, apa khabar Ustaz? Oi, handsome ya. Memang. Ni tengok depan-depan baru handsome tengok belakang tak apa kan. Okey, Ustaz. Kita nak tanya ni Ustaz Ustaz dah beristeri Seorang baru setakat ni, alhamdulillah. Setakat ni lah masih setia lah. Masih setia. Okey, banyak beli barang emas untuk isteri? Oh, saya ni barang kemas jarang sangat. Oh, rumah ni dia tak berapa pakai barang. Dia tak lorat Dia tak lorat. Alhamdulillah lah yang lorat saya lebih. Dia kalau masuk shopping tu dia terbalik pula. Setengah orang perempuan lebih shopping. Laki kurang. Laki detention, isteri shopping. Tapi isteri saya ni dia yang boring shopping. Kalau masuk shopping komplek dia masih menguap. Lepas tu dia memang shopping siapa laki dia lah. Kita lah. Lagu tu pula terbalik pula kan. Okey, tapi kalau saya nak tanya ni sebab tadi Ustaz Faiz ada cerita pasal lelaki memang dilarang menggunakan emas. Tetapi seandainya kita ni lelaki kan. Saya tak nak guna emas dekat badan. Kan? Tapi saya teringin sangat nak tidur di atas tilam emas. Oh. Nak buka pintu, tombol pintu emas. Nak berus gigi, bulu emas. Contohnya lah boleh ke tidak Ustaz? Jadi kita tak boleh memakai pakaian atau duduk di atas benda yang dikatakan emas, guna cawan emas. Nak pegang payung emas tu macam mana? Payung emas tu tak tahu lah ya. Tapi kalau menggunakan sebagai hamparan, kita memang Islam tak benarkan. Itu memang tidak boleh. Tak boleh. Dia jatuh balik kepada isu apa tujuan emas tu diciptakan oleh Allah. Macam walaupun tidak dipakai di badan. Dia lizina untuk perhiasan dan perhiasan tu ada tempatnya. Tempatnya bagi wanita di tempat-tempat tertentu. Maknanya perempuan tu dia ada lah. Macam kita ni nak gunakan untuk apa? Kenapa ceko pula dah. Teko emas tak boleh kan? Mana kalau kita ada benda tu, bini kita boleh pakai lah. Bini kita pun tak boleh. Kalau teko, sebab tu dia katakan perhiasan untuk wanita. Yang alat-alat itu tak dibenarkan. Wah, menarik itu sebenarnya. Jadi Ustaz, tentang pelaburan emas pula, apa pandangan Ustaz? Yang tu pula tanya aku lah. Jual beli saya tak pernah lagi buat pelaburan emas. Tapi banyak benda yang orang tanya, Ustaz apa hukum pelaburan emas? Dan kita pun mungkin kita nak jawab tu mungkin complicated, kena jawab syarat-syarat dia. Nak kata haram saja bukan senang, nak kata halal pun bukan senang. Jadi kita kena tengok syarat-syaratnya dari segi taqabudnya, penerimaan dia banyak.
Jadi hari ni sebab ada ustaz pun saya pun teringin juga nak tanya juga ke ustaz tentang tanya dia. emas. Tanya. Jadi jangan tanya ustaz ni, payah. Jangan kenal saya, kenal dia. Okey, kita nak tanya tentang ni lah, tentang contohnya dinar emas. Selalu orang nak sebut dinar emas. Dinar emas ni zaman Nabi pun ada dinar emas. Cuma zaman sekarang ni dalam internet banyak ada produk dinar emas ni. Yang mana satu, apa beza dia dulu dan sekarang? Bagus soalan tu Ustaz. Terima kasih. Dinar emas zaman Rasulullah dulu, Rasulullah guna sebagai mata wang. Maksudnya nak beli barang guna dinar. Dan bukan dinar sahaja yang ada pada waktu tu Ustaz. Dia ada dua lagi jenis, iaitu dirham dan juga fulus. Fulus ni, dirham fulus tu daripada jangan lah. Betul lah. Dirham ni daripada perak dan fulus ni secara umumnya daripada tembaga. Dan mata wang ni bukan diperkenalkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah guna pakai daripada sistem yang dah sedia ada. So tiga-tiga ni digunakan sebagai mata wang. Cuma dalam zaman sekarang ni, emas ke perak ke tembaga bukan mata wang sebab kita ada sistem mata wang kertas yang kita ada sekarang ni. Jadi emas tu adalah nama dia dinar ke, shilling ke, wafer ke, jongkong ke, dia adalah satu bentuk yang kita boleh beli sekadar kita belilah. Bukan untuk digunakan sebagai duit. Itu beza dengan zaman Rasulullah. Macam tadi Ustaz Faiz ada cakap kan, kalau diserahkan secara fizikal, secara serta-merta urus niaga itu berlaku ataupun dijelaskan yang itu emas itu hak milik kita. Tetapi sekarang ni macam Ustaz Ashraf cakap tadi, berlakunya perniagaan secara online yang tak nampak sebenarnya. So macam mana pula pandangan Ustaz? Kalau perniagaan online tu yang mana kita tak boleh nak, maksudnya katakanlah kita beli 50 gram emas. Tapi emas tu tak akan sampai kat kita langsung. Ataupun kalau katakanlah emas cik ni ada dekat tempat sekian-sekian, tapi bila kita request, dia tak boleh nak deliver. Yang tu masalah. Satunya memang dia takkan deliver langsung, tu dah masalah dah sebab syarat jual beli emas ni memang kena ambil serahan. Dan satu lagi dia kata emas encik ni sekian-sekian ada dekat sini. Tapi bila kita request dia tak boleh nak serah. Itu pun satu masalah. Pun tidak mematuhi syariah juga. Kita nak beli emas tu kadang-kadang kita datang, dia tengok okey, ini emas dia. Kemudian kita bayar, dia simpan balik emas dia. Itu okey. Itu okey. Dengan syarat bila masa kita nak emas saya, dia boleh ambil dan bagi. Macam mana pula kita nak membayar zakat hasil daripada pelaburan emas ni? Emas ni memang kena dizakatkan dan dia zakat yang tersendiri. Kalau kita buka website pusat-pusat zakat negeri-negeri pun dia ada. Kita boleh tengok zakat emas. Dia ada nilai dia. Kita panggil nisab Ustaz. Nisab, dan kalau cukup nisab tu maksudnya minimum amount tu, maka kenalah zakat 2.5% ke atas emas tu. Kalau kita buat pinjaman daripada bank, tetapi kita buat pinjaman tu untuk kita membeli emas. So macam mana pula tu Ustaz? Dia mana-mana pelaburan pun sebenarnya dah nama melabur dengan duit kita. Bila kita meminjam, maksudnya kita tak ada duit nak melabur. Apa-apa jadi pada pelaburan tu, kita akan sakit bila nak bayar pinjaman ataupun tak kisahlah secara Islamik ke, secara riba ke, kita akan sakit nak bayar pembiayaan tu. Jadi seelok-eloknya pelaburan ni mestilah daripada duit kita sendiri, bukan duit yang dipinjam. Dan dalam konteks emas pula ada satu perspektif lain, yang emas ni kalau semua orang buat macam tu, dia akan menyebabkan transaksi emas tu dispekulasikan. Isu spekulasi ini bukan sahaja dalam saham, dalam hartanah, dalam forex, dalam emas, mana-mana pelaburan pun. Spekulasi ini boleh terlibat. Apabila orang pelabur-pelabur buat macam itulah, dia agresif, aktif, pinjam, beli, lepas tu dapat emas tu gadaikan balik dekat Rahnu, lepas tu beli lain. Jadi transaksi-transaksi macam ni menyebabkan aktiviti spekulasi berlaku kepada emas. Tidak elok kepada emas tu sendiri. Ya, betul. Kepada Ustaz Faiz, apa beza dia? Apa kelebihan dia kalau kita melabur emas berbanding pelaburan dalam bentuk lain? Okey, pelaburan emas, kalau tengok trend 20 ke 30 tahun yang lepas, harga emas tu meningkat. Dan lebihnya adalah apabila harga tu meningkat, maka mudahlah siapa yang beli tu boleh dapat untung dalam tempoh setahun atau 2 tahun. Tapi nak kata dia satu kelebihan pun, dia tetap ada risiko. Boleh jadi harga emas walaupun trendnya naik, tapi tak mustahil dia boleh turun. Dia bergantung kepada permintaan dan penawaran, kondisi ekonomi semasa dan sebagainya. Jadi kita kena tengok juga unsur-unsur tu, dan juga kita kena tengok adakah kita ni membeli emas tu
adakah aktiviti kita tu satu bentuk spekulasi ke atau kita sekadar membeli untuk menyimpan, melabur yang biasa dan sebagainya? Ya, kata kunci spekulasi. Spekulasi itu yang kadang-kadang tidak membenarkan kita untuk membuat sesuatu lah. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kita akan berehat seketika. Saya rasa penonton-penonton selepas ini kalau nak kemukakan soalan emas anda, kita akan bagi peluang. Macam berada kita ni, tak sabar-sabar nak tanya dari tadi kan? Selepas ini kita kembali dalam Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Dia tu memang jahat. Masya Allah. Jumat, yang Atuk tengok, Amir tu bukanlah jahat. Walaupun ramai yang cakap Amir tu jahat. Tapi jahat sangat ke dia tu? Untuk menjadikan dia orang tu anak muda yang baik akhlak dia, tak semestinya kita kena gunakan kekerasan. Yang paling penting sekali kita kena tahu apa yang dia orang minat dan kita tarbiyah dia orang mengikut acuan agama. Insya-Allah dia orang boleh berubah. Tapi ni yang nasihatkan korang ni. Rock juga. Tapi solat jangan tinggal Bertemu lagi dalam Fulus episod Saudagar Emas bersama saya dua orang saudagar di sini iaitu Ustaz Faiz dan juga Ustaz Ashraf ya. Nampaknya Ustaz Ashraf pun dah makin clear sikit apa pasal mas ni no. Kau ada apa lagi nak tanya dekat Ustaz Faiz? Rasa cukup dah kot. Lepas nak pergi cari mas bagi panjang sampai ke sini kan. Tu dia, saat lagi bini balik tak boleh tak. Ni apa beli kat siapa ni? Kan? Takut bukan untuk dia aja. Okey, tapi kita ada keraguan daripada penonton-penonton kita ni. Berada kita ni. Yang mana dulu nak tanya ni? Ini. Silakan. Kita bagi ladies first lah. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Saya Siti. Okay, saya ada satu soalan. Sekiranya saya membeli emas untuk tujuan simpanan atau pelaburan, adakah wujud emas dalam bentuk fizikal untuk dibawa pulang ataupun hanya sekadar dalam bentuk sijil pelaburan ataupun simpanan? Okay. Bagus soalan tu dan kita tanya pada ustaz kita. Ustaz pun boleh jawab sebenarnya tu. Okey, nak kita beli emas ni syarat yang diperlukan adalah kita bayar sekarang dan kita ambil serahan sekarang. Jadi bila kita beli emas, sama ada dia serahkan terus, emas fizikal tu tak kisahlah chip ke, wafer ke, jongkong ke, dia serahkan terus ataupun dia ambil nombor siri, wafer encik ni bernombor sekian-sekian, terletak di sekian-sekian. Dan dia tolong simpankan untuk kita. Dia tak ada pun kat situ, yang tu pun boleh. Para ulama seluruh dunia bersepakat bahawa itu dinamakan allocated sale, jualan yang ditentukan. So itu menepati syarat untuk serahan. Yang mana bila-bila kita nak minta pergi tuntut emas saya sekian-sekian tu, dia akan bagi. Itu yang menjadi syarat membeli emas lah. Ya, baik, kena jelas dia punya orang kata akad dia tu kan. Baik. Clear saudari? Yang saudara sana yang tak sabar dari mula tadi dah. Silakan. Sekiranya saya beli emas, lepas tu emas tu boleh bawa pulang.
penjual mengatakan saya tidak boleh cabut label dan plastik lekat pada emas tersebut kerana ia tidak sah untuk dijual semula. Adakah ia benar? Okay, memang ada setengah tempat yang kita beli emas disyaratkan jangan buka. Jangan buka emas tu dalam paket tu, dan kalau nak jual mesti jual kat dia balik. Yang ni yang kita risau sebenarnya, sebab emas kat Malaysia ni kita tak ada pengawal selia yang dilantik. So siapa-siapa yang buat emas, entah betul ke, entah dalam tu ada lubang ke, entah dia hanya disadur sahaja ke, atau entah dia bukan emas tulen ke, yang tu yang kita risaukan. Sebab tu bila ada penjual yang mensyaratkan macam tu, hati-hati. Takut dia tak boleh menepati adakah emas tulen atau tak. Dan lagi satu, emas adalah emas. Sepatutnya dia bernilai, kita nak jual kat mana-mana pun. Ya. Jadi bila disyaratkan untuk jual balik kepada dia juga tu, mungkin ada satu masalah. Yang tu kita kena hati-hati. Mungkin ada niat tersembunyi. Ya, betul. Niat yang serong di situ, Ustaz. Kita agama Islam ni dalam muamalat ni senang ya. Kalau dia ada niat nak menipu, unsur-unsur penipuan, unsur penganiayaan, kita tutup awal-awal. Ni gharar, tutup awal-awal. Sebab itulah kita belajar fiqh muamalat macam ustaz kita. Silakan saudari yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Nur Sadrina. Okay, saya ada satu soalan. Ada sebuah institusi telah mengadakan lelongan emas dan terbuka kepada orang awam. Apakah hukum sekiranya saya berminat untuk membeli lelongan emas tersebut? Lelongan emas ya. So macam mana pula kira tu? Dilelong. Saya rasa tu mungkin mana-mana skim Ar-Rahnu rasanya yang mana peminjam dia tak bayar, maka emas yang disimpan sebagai cagaran tu dia dilelongkan untuk menyelesaikan hutang dia. Jadi sebenarnya kita beli emas secara lelongan ke atau daripada kedai emas ke, daripada mana-mana pun sebenarnya tak ada masalah. Asalkan kita berhati-hati yang mana kita ambil serahan tu serta-merta dan bayar serta-merta. Itu yang kita kena hati-hati. Bagaimanakah riba boleh wujud dalam bentuk pelaburan emas? Riba dalam pelaburan emas ni bila kita beli tak ambil serahan, itu dinamakan riba. Ataupun bila kita beli, kita bayar secara beransur-ansur, itu dinamakan riba. Ataupun kita bayar lambat pun dinamakan riba. So bila kita, sebenarnya pendek kata, bila kita beli emas tanpa mengikut syarat yang dah ditetapkan tu, dia terus jatuh kepada riba. Itu yang kita tak nak, yang kita kena elakkan. Baik. Ya. Diharapkan jawapan-jawapan daripada ahli panel kita dapat memberikan kejelasan kepada anda dan merungkaikan segala kemusykilan. Tapi sekarang ini seperti biasa, kepada anda yang setia menonton di rumah tu, kita ada bonus untuk anda lah. Kalau dapat jawab soalan untuk kuis mingguan dan juga yang terkumpul. Jom kita saksikan apa soalannya minggu ini. Itu dia. Jawab soalan untuk kuis mingguan dapat hadiah. Yang terkumpul tu kumpul sampai ke akhir rancangan, insya-Allah ya. Hadiah itu akan menjadi milik anda kalau ada rezeki. Lagi sekali kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Muhammad Faiz bin Rahim dan juga Ustaz Ashraf. Tepukan kepada mereka berdua. Ya. Dan sebelum kita mengakhirinya, sekali lagi mungkin ada sesuatu yang Ustaz Faiz nak rungkaikan ataupun buat kesimpulan tentang pelaburan emas. Okay, nasihat saya lah kepada semua yang ingin membeli emas, pastikan bahawa tempat yang kita beli tu ada penasihat syariah dia. Dan kadang-kadang tak semua bank yang menawarkan akaun simpanan emas contohnya. Tak semua ditawarkan secara Islamik, ada yang ditawarkan di bawah konvensional. Maka cari yang ditawarkan oleh bank-bank Islam. Maka kalau ada penasihat syariah tu, insya-Allah transaksi dia semua dah diaturkan, mekanisme dia semua secara yang menepati syariah, insya-Allah. Ya, kata-kata terakhir daripada Ustaz Ashraf sendiri, peminat ramai kat sini. Pandai-pandai ya. Dia sama macam dia juga. Kita tengok dulu kepada siapa yang kita nak berurusan. Sebab apabila satu tempat tu, satu company tu, dia boleh melantik penasihat syariah, maksudnya dia serius nak memastikan benda itu bersih, sebersih-bersihnya. Tapi kalaulah dia rasa dia tidak mampu untuk membiayai penasihat syariah, maksudnya ada sesuatu agenda yang dia tidak mampu untuk atasi, mungkin dari sudut kehalalan. Ya. Jadi kita pilihlah nak A ataupun nak yang B. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi diucapkan. Dan untuk anda mengetahui lebih lanjut lagi tentang apa yang kita bincangkan, topik yang lain pula bersama tetamu yang lain, minggu hadapan jangan lupa hari Jumaat 9 malam untuk Fulus di TV Al-Hijrah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
So sebenarnya saya dapat kabar yang awak terlibat dalam forex ni. Dah berapa lama dah, Kai? Okey, sebenarnya cerita tu dah lama dah. Okey. Dah lama tu nak Ustaz lari sebelah tu. takut. Boleh kita mendengar. Oh, cuba dengar. Tapi saya terjebak tu dalam masa 1 hari saya merugi 25,000. Hah? Kerugian 1 je. hari? Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Afin Bank dan Afin Islamic.